Zombie Apocalypse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah, syukur kita kehadap Ilahi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk sesi perkongsian mengenai pelajari Canva tapi ikut standard university. Okey, bagi memberkati sesi perkongsian kita pada petang ini, marilah kita mulakan dengan bacaan mula kitab Al-Fatihah. Okay, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada petang ini, jadi saya perkenalkan dulu penceramah kita untuk sesi perkongsian kita, iaitu rasanya semua dah kenal tapi saya bagi sedikitlah pengenalan beliau. Beliau diberi nama Al-Munawwarah Abdul Rahim. Beliau bekerja di UiTM Segamat sebagai pereka grafik pekerja sambilan harian pada April 2019 dan beliau bersambung pekerja sambilan harian jawatan yang sama tapi di UiTM Pasir Gudang sehingga kini, iaitu hari ini merupakan hari terakhir beliau, maksudnya lebih kurang 3 tahun. Okey, saya rasa tak nak cakap banyak. Puan Al-Munawwarah macam mana? Dah standby ke? Okey, boleh. Boleh? Okey, kita dah boleh start Okey, tanpa melengahkan masa, kita menjemput penceramah kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit macam awkward sikit. Terima kasih kepada moderator kita Puan Roziana bin Arifin. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada kelas hari ini. Tahniahlah kepada insan yang terpilih ni. Kerana bukan semua yang dapat belajar daripada saya. Cik, belagak Okay, so kita shortkan sikit supaya cepat. Pada yang hadir hari ni, saya harap apa yang saya sampaikan ni, kalau yang salah tu minta maaf. Ni yang berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang saya belajar. Tapi nak belajar dengan saya kena ada ciri-ciri ni lah. Yang pertama adalah pastikan niat. Niat nak belajar untuk memember ilmu. Bukan nak layankan je. Yang kedua, bila belajar Canva ni, walaupun dia easy, sebenarnya semua orang boleh buat poster. Semua orang kreatif. Tapi kena ada ilmu juga. Bila dah belajar Canva ni, kalau ada tugasan ataupun diberi arahan, bijak membahagikan masa lah. Maksudnya hakiki dan sampingan. Of course kena ada laptop dengan PC, tapi pakai handphone pun boleh. Mana yang nak up Facebook ke, IG ke pun boleh guna Canva. Okay, yang keempat, kesabaran tinggi. Kesabaran tinggi sebab apa? Sebab saya ni suka bebel. Okay, yang kelima, apa kebaikan Canva ni? Satu, sekarang tengah musim PDPR. Dah rasa dah pergi sekolah sekarang Dah tak ada PDPR kalau ada PDPR, Canva boleh selesaikan masalah awak. Yang kedua, siapa yang ada bisnes boleh gunakan. Okay, apa yang korang dapat dalam sesi kali ni? Yang pertama, yang siapa yang tak ada akaun Canva, boleh sangat belagak. Siapa tak ada akaun Canva kat sini, boleh tak respon? Ke semua dah ada Canva? Rasa semua ada Alah, nak kena cakap dengan audience lah, best. Dah tak ramai. Ada. Okay, yang kedua, alhamdulillah lah kalau ada. Cuma nak tahu pro dengan tak pro kan. Yang kedua, saya akan ajar garis panduan format. Maksudnya, Canva ni, kita tengok banyak yang menggunakan Canva tapi tak banyak yang ikut garis panduan corporate.
ataupun garis panduan kita sebagai grafik. Okay. Yang ketiga, dah tentulah saya akan ajar cara-cara format poster, cara format macam mana. Kita nak buat banting boleh, kita nak buat banner boleh, tapi saya rasa itu bukan tahap kamulah. Kamu hanya buat poster yang paling penting. Okay, dan saya akan ajar cara asas grafik dengan shortcut keyboard. Okay, baca sikit first ni kita belajar teori dulu, baru kita buat amali. Saya nak recording. Okay. Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan. Grafik ni sangat penting. Betul. Yang kedua, untuk menyampaikan sesuatu mesej tertentu dengan jelas. Okay, apa yang kamu faham, grafik dengan pendidikan seni, visual tak sama. Contoh kalau kamu pergi galeri, kamu tengok artwork, seni halus. Contohlah, tengok artwork painting. Kalau artwork painting tu awak tak faham apa maksud dia, maknanya orang yang membuat painting tu berjaya. Berjaya maksudnya sampai mesej dia. Ataupun maknanya dia boleh kelirukan audience. Tapi berbeza dengan grafik. Grafik, kalau awak buat poster, orang tak faham, itu salah grafik. Okay? Sebab grafik poster ni, kalau visual, dia kena tepat dengan sesuatu mesej tu. Contoh yang kita boleh tahu, visual melalui 3 perkara, fotografi, elektronik dan grafik. Apa yang selalu buat untuk bahan? Ini macam yang umum lah. Yang korang selalu buat, email portal rasmi, semacam pentadbiran dia buat staf baru, kenaikan pangkat. Macam ustazah dengan yang, ada ke Puan Suzaina ICP kat sini semua ada? Ada ke? Macam buat aktiviti, program, majlis, tandingan, infografik pun berguna juga. Okay. First, kita belajar dulu apa yang penting dalam membuat sesuatu rekaan tu. Ni belajar masa sekolah rendah, semua mendengar dah belajar. Perkara 8 penting, 8 yang salah satunya adalah titik, garisan, rupa, bentuk, ruang, ton, jalinan, warna. Rasa tak boleh elaborate banyak-banyak sebab nanti sampai besok tak habis. Okay, boleh baca kan? Okay. 8 komponen ni sebenarnya tak adalah semua 8 komponen kena ada dalam satu poster, tak. Kena ambil sikit-sikit je. Okay, dalam prinsip reka bentuk, kalau kamu perasan, apa yang penting ada 8 ni. 1, keseimbangan, rentak, pergerakan, penegasan, ukur pembandingan, kontra, harmoni, kesatuan. Tapi saya selalu ambil keseimbangan, balance. Dalam satu poster kita kena buat balance. Penegasan. Okay, kita nak bold kat mana? Siapa, audience mana yang kita boleh baca dulu? Apa pandangan mata dia, apa yang dia tengok dulu. Okay. Harmoni, warna. Warna pun penting. Okay. Laju sangat tak saya cakap, Rosie? Sebab nak kejar masa. Okay. Okay. Boleh. Kalau ada yang tak faham boleh terus. Nanti saya share slide. Rasanya soalan habis nantilah. Bagi saya cakap dululah kan. Okay. Dalam pembelajaran poster ataupun grafik, visual, huruf memainkan peranan. Okay. Huruf. Okay. Kalau yang dah tahu, alhamdulillah. Maknanya tahulah kan. Kalau yang tak tahu lagi, sama ada serif dengan non-serif. Okay. Huruf dalam satu poster penting juga. Kadang-kadang kalau tulisan terlampau exotic ataupun terlampau mainkan elemen grafik, sakit mata memandang. Dia senang cerita, kita kena mainkan huruf juga. Biasanya huruf non-serif ni, okay, kalau tuan dan puan tengok, dia lebih kepada korporat ataupun macam tu lah kot. Kalau yang serif dengan serif ni, dia lebih kepada kita buat majlis. Okay. Macam tu lah tulisan dia lebih kepada ada rongkan-rongkan, lengkuk-lengkuk sikit kan. Bahasa pasar lah, senang cakap. Okay. Apabila kita memilih pemilihan huruf, kalau tajuk tu panjang, huruf tu kena kecil sikit tajuk dia.
Walaupun tajuk tu kita nak boldkan, dia kena kecil sikit. Kalau tajuk dia pendek je, kita kena besarkan sikit. Tapi kalau huruf tu kita pilih warna, background dia huruf tu terang, background dia kena gelap. Kalau huruf tu gelap, background tu kena cerah. Macam ni lah contoh yang saya bagi ni. Kalau nak buat tajuk pun kita kena ada ukuran tau sebenarnya, spacing. Macam kita buat surat juga kan, ada spacing. So dekat poster pun kena ada spacing sebenarnya. Okay. Nanti boleh tengok contoh kat sini. Tak ikut sangat pun tak apa, tapi ini yang belajar lah, yang belajar. Slide tu 18 poin, untuk video berapa poin, untuk PowerPoint berapa poin, huruf poin tu diperlukan. Okay. Saya tunjuk dulu hasil yang Canva yang saya, hasil poster yang saya buat pakai Canva. Sebenarnya saya buat poster Canva ni bila terlampau banyak apa orang panggil, pelanggan banyak sangat bagi ataupun last minute. Last minute saya memang buat pop. Contoh, okay Mona, buat ni esok nak. Pop, pakai Canva je senang. Kan? Sebab yelah maklumlah korang semua tahu PC saya ni telah buat advance, laju. Dia tahun 2025. Okay. So yang ni antaranya bengkel. Kita boleh buat poster majlis. Saya buat carta alih. Baru-baru yang ni yang Yuhei punya. Yang ni HEA punya. Yang ni Acis tak silap saya. Yang ni Jawa. Dia minta hari ni, semalam, hari ni tu saya buatkan ni je. Senang, settle. Untuk YouTube template. Benda ni semua kat dalam Canva je. Janji korang tahu saiz. Okay. Yang ni Canva saya buat kat web. Kalau korang perasan Virtual Exposure ni salah satu pertandingan, betul tak? Okay, ni saya buat kat web. Untuk EXA pun saya buat kat sini. Yang ni untuk Facebook cover. Yang poster yang ni untuk pensyarah. Tak silap saya masa tu dia minta untuk buat letak dekat. Saya tak berapa faham sebenarnya. Saya main ikut je apa yang dia nak, saya buat, saya tulis. Okay. Kita sebagai grafik ni sebenarnya saya ni menerima. Saya menerima bahan tu dan saya membuat. Jadi kita tugas grafik kita ni mainkan peranan penting. Lepas kita dah buat, kadang-kadang dua mata yang Allah kurniakan ni terlepas pandang, tak nampak. Ada juga kesilapan. Jadi kita perlukan 4 dan 6 mata. Okay. Yang 6 ni, yang ni, contoh kesilapan yang saya buat lah ni, yang saya merahkan ni adalah keseimbangan. Maknanya QR code saya tak seimbang yang saya boldkan ni. Yang ni CS Zahari masa tu minta. Okay. Tapi dia okey je kan? Okey lah tu. QR code saya tak seimbang kat sini. Okay. Pakai kacamata. Tak best lah, tak ada orang cakap. Cakap seorang-seorang. Macam manalah cikgu yang mengajar kalau budak agaknya budak tidur cikgu mengajar. Okay, yang kedua. Okay, garis panduan format yang selalu staff buat. Pelajar jangan cakap. Okay, sebab mungkin tak didedahkan ataupun tak tahu ke. Maybe wallahu a'lam. Okay. Untuk logo UiTM, logo ni kita tak boleh bawa main tau sebenarnya. Tak boleh distort, tak boleh salah. Even sebab dia membawa brand kita. Kualiti sesuatu universiti tu. Okay. Macam yang 3 yang saya tunjuk ni, kampus Kasih Gudang, Cawangan Johor dengan yang biasa. Okay, baru-baru ni Cik Yang cakap kalau poster tak ada Cawangan Johor, dengan kampus Pasir Gudang ni boleh guna. Sebab kalau logo tu ada logo-logo yang lain, maksudnya ada kerjasama dengan lain. Boleh diguna pakai. Kecuali letterhead. Letterhead tak boleh. Letterhead kena pakai yang ada Cawangan Johor ataupun kampus Pasir Gudang. Okay. Kedua, selalu salah UITM.
I kena kecil, okey? Jangan besar. Besar salah. Okay. Kalau baris satu, kamu perasan urut Jawi ni, logo dekat urut Jawi ni kita dah pakai yang latest yang ni. Kat situ. Sebab kita sebagai grafik ni nampak kan mata, ini salah ni Jawi ni. Apa orang tukang buat ni macam tu. Tapi tak ada apa-apa pun. Takkan nak bakar. Sayang. Okay. Garis panduan yang kedua. Macam mana kita nak kemaskan dalam kerja grafik kita ataupun poster kita. Ini penting kepada yang membuat hebahan ni. Okay. Kepada terutamanya Puan Amimah, Puan Aini, siapa lagi? Siapa lah bicara mingguan kan. Okay. Ustazah Azizah. Tam je Muna. Okay. Alright. Okay. Yang pertama, distort. Selalu saya nampak kan dalam poster orang tu kurus, kalau letak gemuk. Sian dia kan. Kan? Ni tanam macam teddy bear si Azrul ni kan. Saya kurus. Kurus ke? Okay. Kan, kita kalau boleh manusia tu bergini, kena gini. Macam mana tak nak bagi dia distort? Nanti saya ajar Yang kedua, potongan gambar tidak kemas. Nampak ni, YB Arul. YB Arul kepala dah hilang. Ataupun cantik-cantik orang tu pakai songkok, gambar separuh je songkok dia. Tak boleh kalau songkok penuh tu, songkok penuh. Biar leher terbenam tak apa. Jangan songkok terbenam kalau boleh songkok, kalau dia pakai baju, kalau perempuan tu sampai atas ni. Atas ni nampak. Macam contoh saya ni. Macam contoh yang ni, kita tak semua orang ada gambar gambar macam ni tau. Ataupun pakai kod. Orang akan hantar gambar dia selfie. Dia rasa dia cantik. Memang cantik pun literally ni. Contoh, okay. Biasa aku kena hentam kena rekod lagi. Okay, macam mana kita nak gayakan poster tu jadi kemas ataupun macam mana nak bagi orang yang hantar gambar ala kadar ni, kita kena buat shape belakang dia, background dia. Ni sebab saya malas. Ni jangan ikut saya salah. Sepatutnya belakang dia ni kena putih ataupun berwarna lah. Background ni coklat, patutnya ada shape dia. Warna putih ke, warna hitam semua ke. Buanglah belakang ni. So masa ni saya malas takut rasanya. Tu yang saya buat macam ni je. Okay. Jangan kita tepek kepala dia dekat situ. Tegak. Tak cantik. Kita nak bagi dia cantik. Okay. Yang ketiga, kalau tuan dan puan perhatikan, info yang ni, alignment tidak kemas. Bukan kereta je ada alignment. Visual pun ada alignment. Okay. Maknanya susunan ayat, susunan gambar, susunan huruf, susunan tulisan. Apa lagi, susunan masa ke apa, semua kena kemas kalau boleh. Supaya mata kita nampak sedap, mata memandang, bahu memikul. Gitu. Okay. Bagi kedudukan gambar, banyak yang mungkin Amir tak kisah kot. Tapi pada saya kisah sebab gambar seharusnya kalau yang macam ni, kita tengok poster ni, dia sama ada dia menghadap kita depan ataupun saya tak boleh edit Sekejap Okay. Ataupun kita macam ni. Okay. Tuan-puan nampak kan? Ini tahun bila? Ini boleh lepas balik. Gambar boleh lepas balik. Okay. Tak ada jerawat. Okay. Kita kena, kalau tulisan tu sebelah, mana nak cakap kanan ke kiri Baru je Cik Ye maju, aku kanan ke kiri Okay. Kita kena menghadap tulisan tu. Dengan hadap tulisan tu. Seeloknya, kita tak boleh macam ni. Kita membelakangkan tulisan maknanya. Lagi-lagi kalau orang tu ada dapat kenaikan pangkat atau dapat TS, dapat doktor, dapat datuk. Kalau boleh tak sedap, tak okey lah. Kalau siapa yang saya belajar lah.
Tak sesuai orang kata. Sebab patutnya kita kena begini ataupun menghadap depan tuan dan perempuan. Kalau orang tu bagi gambar ni, dia tak nak ada jenis humble lah orang panggil. Saya tak nak bergambar lah. Malas lah, saya banyak kelas. Okey, tak apa. Awak ambil je gambar dia. Awak buat macam saya, bulat. Mana? Ke saya Pangkar kan Ustazah? Yang nak pandai tu sila keluar. Yang Banyak cakap pula. Ustazah. Kejap. Semua nak bersuara kejap. Okey, kejap. Yang untuk yang forum korban tu pun sama. Mana? Sayang, yang forum korban sayang. Okey, ni pun sama. Okey, awak tengok ni. Ini tulisan nama dia. Ini dia. Oh, Bukan awak tengok tajuk tu. Awak jangan Okey, tengok baik. tajuk tu. Awak kena tengok nama dia. Okey? Mungkin kadang-kadang saya silap. Yelah, saya pun ada buat kesilapan, Ustazah. Okey? Terlepas pandang. Okey? Tapi seeloknya kita memandang menghadap tulisan. Baguslah murid tu alert. Okey, terima kasih Tanya dapat first bintang. Bagus Ustazah. Dah gelap. Mute Tajah. Apa ni benda ni? Okay, tak kisahlah. Whatever lah. saya orang budak-budak nak belajar sebab tu banyak tanya. Orang lain dah pro. Tak Bye. apa. Bagus. Terima kasih Ustazah. Tapi Ustazah mungkin salah faham kat situ. Sebab saya nak dia tulisan tu dia menghadap ke tulisan nama dia. Nama siapa kan? Nama Zeti. Betul tak? Puan Zeti. Okay, ni siapa? Ni Puan Zeti. Macam tu lah. Okey, yang seterusnya garis panduan dalam bila kita buat grafik, tak perlu kot banyak sangat elemen. Orang kebanyakan lah, siapa yang saya pernah bekerja kat sini kan, suka sangat banyak layer, suka sangat banyak warna, suka sangat banyak vektor. Cuba tengok Shah Alam. Shah Alam ni kemas je, simple je. Tapi pada saya kemas, simple, tapi mesej sampai. Macam tu. Jap, kalau Canva ni boleh ke warna lebih daripada 3? Tiba. Ustazah mesti tak faham apa kenapa warna lebih banyak. Nanti saya ajar. Awak ni terlebih advance lah. Sabar ya. Okay. Elemen grafik contohnya tak perlu masukkan banyak-banyak benda. Okay, less is more. Okay, pemilihan warna sekurang-kurangnya 3. Apa yang saya belajar kena sekurang-kurangnya 3. 3 dalam satu poster. Okay. Awak boleh tengok kat sini lah, primary, secondary, awak Google sendirilah kan. Lepas tu dia cakap warna ikut trend. Hello, ini universiti. Kalau kita terlampau fancy sangat, ada je komen. Ini nak buat tadika ke? Kan kadang-kadang ini tak nampak corporate lah. Okay, warna corporate, warna yang sangat bosan. Contoh, warna kelabu, warna biru gelap, warna apa lagi, warna putih. Kita nak kadang-kadang kita nak ada satu yang orang panggil bold. Dalam satu poster ni ada satu bold ataupun ada satu penegasan. Tapi kadang-kadang orang, yelah kita kena dengar pelanggan lah. Pelanggan kita nak apa. Kalau dia tak setuju warna tu, kita tukar. Tapi sebenarnya ramai dah buat poster warna-warna macam ni. Muna, ada warna-warna yang dilarang ke? Tiba. Nanti. Belum sampai lagi. Kan saya cakap Ustazah ni advance. Sabar Ustazah, cubit je lagi. Sabar. Yang silap kelas masuk kelas pukul 3.30 Ini untuk yang basic je. Pukul 2.30. Okay, bye. Okay. Bila apa yang awak tengok poster sebelah ni, poster A dengan poster B, sebab tu saya cakap alignment tu penting. Alignment betul ke sebutan saya alignment? Ataupun penggunaan warna. Okay, kita tengok poster A. Poster A warna dia begitu, dia terlampau sarat pada saya. Kalau kita buat warna B, warna dia sama. Cuma dia tak ada putih. Putih dekat tulisan bawah je, kecil. So dia guna 3 warna. Kelabu, merah, kuning. So dia nampak lebih seimbang. Walaupun sama je tulisan dia ni. Cuma penggunaan warna dia. Warna sangat penting tau. Warna, visual.
awak memberi impak kepada orang yang melihat. Bukan tulisan je, warna pun penting. Okay. Yang ini So, adakah warna putih dan hitam itu dikira warna? warna tak tahulah nak cakap. Warna lah juga, warna putih, warna hitam. Kalau tak ada hitam putih, tak ada kelabu. Betul tak? Ha? Kalau tak ada hitam dan putih, tak ada kelabu. Dikira warna lah juga kan? Tak, itulah tanya sebab kalau Encik pengalaman Ye. saya pernah berurusan, pengalaman saya pernah berurusan, hitam dan putih tu tidak dikira warna. Ya Sebab ke? tu ada isu contohnya macam warna kalau corporate UiTM biasanya dia memang stress on 3 prinsip color tu lah, tak lebih pada 3 color. Dan sebab department kami memang pernah guna lebih daripada 3 color tu. So kita main elemen putih dan hitam untuk menjadikan dia nampak banyak color. Awak buat apa logo ke apa? Tak, kita buat poster, kita buat banting, kita buat backdrop. Kata saya tak tahulah tapi Tapi bila kita semak dengan corporate unit corporate dia tegurlah ni hitam putih macam tu. Dia nampak monokrom dia nampak monokrom. Mungkin sebab saya pun tak berapa pasti sangat Cik Yim. Kan, ni apa yang saya belajar pun banyak dah lupa. Ni apa yang ni lah nanti saya semak balik hitam putih tu. Saya tanya cikgu saya. Baik, terima kasih. Okey, kita nak berikutnya kedudukan logo. Ni pun selalu terjadi kesalahan. Logo ni sepatutnya dia berada di atas tau. Kalau kita buat poster, kena duduk atas. Kita boleh bagi dia duduk bawah. Kecuali dia adalah footer ataupun gambar. Biasanya apa yang saya selalu kena tegur dengan koordinator ataupun ketua-ketua saya lah. Okay, logo mesti di atas, di tengah, di kiri atau kanan. Ikut awak lah. Yang penting kat belah atas. Lepas tu, logo pun ada garis panduan kalau kita ada buat majlis. Yang ni Cik Yim boleh take over ke? Cik Yim. Okey, macam mana nak kata? Okey, untuk susunan logo-logo yang lebih daripada dua institusi ataupun 2 agensi, kedudukan logo adalah mengikut sama juga prinsip macam mana dia panggil, kedudukan kekananan. Kekananan ni maksudnya dia adalah orang yang utama tu adalah berada di sebelah kiri kita. Contohnya contohnya macam yang pertama tu, sekiranya program atau majlis anjuran bersama dan diterajui oleh UiTM, maknanya kita akan contoh usaha sama kita dengan Kerajaan Negeri Johor. Jadi UiTM itu adalah orang kata diberi mandat oleh Kerajaan Negeri untuk mengadakan satu event yang di peringkat negeri ataupun peringkat yang lebih besar. Jadi logo Kerajaan Negeri adalah berada di, okey, kita bayangkan kita di sebelah, bila kata kekananan tu, dia adalah kita menghadap skrin masing-masing kan sekarang. Jadi kekananan tu adalah kekananan kepada agensi utama tu. Maksudnya ni kat Johor belah sini, maksudnya dia ikut kertas. Dia bukan ikut mata kita. Betul. Okey, teruskan. Sorry Cik. Bukan ikut kita. Samalah. Sama juga yang kedua itu, sekiranya program atau majlis anjuran bersama dengan lebih dari satu agensi. Okey, yang ini kena tahu adakah contohnya macam siapakah yang dia punya main organizer, kemudian kena tahu turutan tu lah, selalunya turutan-turutan macam ni sama ada dia based on contohnya sumbangan dia kepada event, especially sumbangan keuangan lah.
biasanya dia akan bagi jumlah sumbangan yang paling besar, so dia jadi main organizer. Tetapi mungkin ada juga event-event yang kerajaan negeri minta UiTM uruskan, tetapi dengan kerjasama contohnya Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi UiTM akan berada di tengah-tengah antara jata negeri Johor dan juga jata pejabat agama Islam tu. Main tengah. Betul. Main kena duduk tengah. Okey, kiraan dia 1, 2, 3. 3. Kalau 4 dah lain. Kalau 4, sorry Encik Yen kacau. Kalau Tak, 3. Saya bukan tuan rumah. Kalau 4 jadi 1, 2 kat sini rasanya. 3, 4. Tak silap saya. Sorry kalau saya salah. Kadang-kadang saya confuse sikit dengan logo ni. Jadi saya ada buat rujukan lebih lanjut kat bawah ni. Ustazah boleh rujuk lah logo rasmi tu. Tapi kalau 3, 1, sini Encik Yen 2. 2 kan? 3. Betul. Macam tu. Okay, ada lagi Encik Yen? Adalah kot. Okey, yang keempat tu biasalah sekiranya program majlis anjuran bersama yang diterajui oleh agensi luar, maknanya kita akan berada di sebelah kiri penganjur. Main organizer lah, bukan penganjur, sebab kita co-organizer, tetapi kita co-organizer. Kita bukan penganjur utama. Yang keempat tu sekiranya UiTM adalah agensi menyokong kepada program agensi utama, kita berada di paling kanan. Yang ini okey, yang ni pun sedikit okey, yang ni contohnya macam katalah ustazah nak buat diminta oleh pejabat Menteri Besar Johor untuk buat katalah sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Johor. Jadi dia minta UiTM yang organize. So ustazah akan bekerjasama dengan pejabat agama Islam. Jadi jatah Johor tu berada di tengah-tengah, tetapi main organizernya berada di kekananan penganjur. Maknanya UiTM berada di sebelah kanan lah, dan sebelah kiri adalah pejabat agama Islam Johor. Okey. Terima kasih Cik Yen. Benda ni boleh applicable untuk apa-apa event yang melibatkan contohnya kedudukan tetamu-tetamu jemputan ataupun kedudukan tetamu di meja-meja makan. So dia memang alignment dia memang selari poster, kedudukan majlis dan juga kedudukan tempat makan. Logo pun okey. Dah. Thank you Cik Yen. Okey. Saya nak cakap terlebih lanjut pun saya tak berapa pandai. Biasa yang ajar saya ni Cik Yam dengan koordinator saya dulu. Okey. Kita tak payah tengok terlampau luas. Maksudnya kita invite anjuran luar. Kita tengok MPP, kita tengok club. Kan? Ya, kita sebagai tuan rumah kena yang ke kanan dululah, yang kat sini. So MPP ke ataupun semua sebelah sini Maksudnya dia ke belakang dia. Okey, untuk yang lawak perasan yang ni UiTM di hatiku dengan kita UiTM ni, ini adalah bahagian dengan sekarang menyalahkan potensi. Kita boleh letak atas tau sebenarnya, sebab tu footer bahagian bawah, di bawah kaki sebenarnya. Sebab saya perasan kadang-kadang ada orang dia letak benda ni, contohnya saya tak ambil pula yang logo yang ni je. Dia letak belah atas. Kurang enak orang panggil. Tak okey lah sebab benda tu slogan. So dia berada di bawah, di kaki sepatutnya. Tak kisah kanan, kiri, depan, kanan atau kiri atau tengah Okey. Soalan masa bila nak letak logo, contohnya macam sebab dekat bawah tu pun ada juga logo UiTM. So adakah okey, yang tu. Okey, yang tu. Kalau atas dah ada logo, bawah tak payah logo. Ni sebab saya nak bagi semua rangkum kat dalam ni. Ni saya kata ni footer. Kalau kat bawah, ini untuk gambar. Macam nak blast gambar rektor dekat Facebook ke, kan? Footer, guna footer bawah ni. Macam ni.
Okay, ni gambar rektor yang tengah apa, atau macam aktiviti maksudnya. Maksudnya gambar tu banyak, ada 10 keping. So, mesti ada footer bawah dia. Macam itulah kita orang corporate lah. Kalau yang seeloknya buat macam tu lah, footer ni pun boleh buat sebenarnya pakai gambar je. Contoh letak UH kat sini, apa lagi letak kerjasama dengan siapa, you all punya ni lah, terms kan, Facebook ke apa, itu bahagian bawah footer, kaki mama pun footer kan bawah. Okay. Lagi soalan. Apa dia? Banyak Banyak soalan. betul, awak nak kenakan saya ya? Tak, kita tanya. Nak dapat Ya. Okey, contohnya apa beza footer ataupun logo-logo yang logo UiTM di atas ini, adakah dia terguna pakai untuk semua bentuk pemakluman, contohnya hebahan umum, contohnya hebahan umum tu maksudnya macam kenaikan pangkat ataupun lantikan, pertukaran lantikan ataupun apa lagi, infografik hebahan umum, contohnya macam SOP untuk masuk kampus. Kemudian dia tak adalah dikatakan penting. Dia ikut space dalam poster tu. Kalau bawah tu terlampau kosong, kita boleh ambil satu footer kaki slogan tu, letak bawah dia. Nama pun slogan UiTM. So eloknya ambillah sikit, menyelahkan potensi, membentuk masa hadapan. Bawah tu ada orang dia rasa serabut ustazah, logo banyak. Ada orang dia suka banyak logo. Okay. Tapi logo ni adalah logo-logo yang penting sebenarnya. Logo UiTM adalah penting. Menyelahkan potensi membentuk masa depan ni sebenarnya adalah salah satu slogan UiTM yang penting jugalah. UiTM di hatiku ni dah jadi tepi dia. Dulu UiTM di hatiku je. Lepas tu time Tuan Dato' Azrai tak silap saya ada benda ni. Betul tak Cik Im? Okay, jelaskan potensi masa tu zaman dia. Dia tak jadi wajib ke tak wajib, saya nanti prefer, tapi saya rasa tak sedap kalau saya tak letak. Sebab benda tu je slogan kepada UiTM. Okay, menjawab? Jawab, terima kasih. Okay, ini aspek yang paling penting lah kalau nak buat poster. Lagi-lagi nak masuk YouTube. Ada gambar petak pak segi kecil dah, tepi dia blur kan. Tak cantik. Kita nak bagi dia cantik. Untuk YouTube 1920 x 1080 pixel adalah full HD ni, memadai dengan 1280 x 720. So dua ni gambar bukan dah siap-siap ke saiz dia? Itu macam awak lah dah siap. Kalau kita nak, maksudnya benda ni pengetahuan ustazah. Kalau awak setakat tekan je gambar, nak YouTube, pump. Bila orang tanya awak, contohlah AV tanya, ni berapa saiz dia? Awak tak tahu nak jawab kan? Okay, awak cakap sekian, 1920 x 1080, pump, Jawa siap. Okay, boleh pump, macam tu je. Kadang Jawa tanya juga, berapa saiz dia? Lepas tu Jawa tanya, kenapa besar sangat? Tak boleh masuk. Pun main peranan lepas tu, kadang masuk YouTube ataupun email, 300 dpi dia punya resolution. Nanti kita belajar. Yang ni terlampau advance lah saya rasa. Okay. Sebab yang ni saya rasa dia untuk yang pakai Adobe Photoshop dengan Illustration lah. Ni untuk ustazah. Okay. Okay. Ustazah macam tak sabar nak belajar ni. Sabar dulu ustazah. Tiga suku. Okay. Dekat sini kesalahan dia, anjuran dia dekat atas. Sepatutnya anjuran dia dekat bawah. Anjuran kita tak boleh letak atas ya. Lepas tu warna merah. Okay, ni soalan yang pada ustazah, apa warna yang tak boleh? Warna merah. Tak sesuai sangat kalau kita letak warna merah kepada penama Warna nama orang warna merah. Nak suruh orang tu mati cepat kan? Orang Cina katalah kan. Okay, dari satu dia jadi tak elok lah warna merah ni. Kita kalau boleh elakkan lah warna merah dalam sesuatu poster tu. Okay, yang ni
Ini saya cakap susunan gambar orang ni. Orang tu bagi gambar macam ni kan. Saya buat macam ni. Okey, macam ni bawah dah ada UiTM, atas tak perlu dah ada UiTM lah. Okey, yang ni gambar dia menghadap berpaling pada tulisan. Yang ni okey. Sebab tu saya kata Shah Alam kalau buat poster memang macam ni. Dia memang terbaik. Kemas, tak perlu padat, ringkas. Nantilah masa kita tengah buat latihan tu nanti saya ajar. Yang buang gambar, remove background. Maksudnya yang macam ni. Ada dua. Macam mana cara nak buang gambar. Tapi saya sebenarnya tak suka tau guna remove background ni. Sebab resolution dia rendah. Kamu jadi pecah. Gambar korang akan jadi pecah sebenarnya. Tapi nak cepat ataupun setakat YouTube boleh lagi. Sebab YouTube dia punya tu kecil, rendah. Contoh kita ambil gambar, siapa ya? Gambar saya dah ni. Contoh kita ambil gambar Mima contoh, sorry Mima depan mata. Okay. Still dah siap. Magic kan? Lepas tu kita download. Kalau yang ni, saya suka guna yang ni. Sebab dia tak pecah sangat. Tapi dia agak complicated. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Link ni awak boleh guna. Kita ambil gambar pistol lah. PUBG tak jadi. Okay? Okay? Nanti saya share ni. Apa tu? Ustazah, saya share ni, slide ni. Memory. So, dah settle. Yang ni gambar dia lagi elok sikit dia punya resolution daripada remove background. Okay. Kita belajar gambar lah kan? First kena ada Google sign in dulu. Kita sign in gambar. Dah lambat pula. Sorry lah, PC saya memang lambat. Masalah betul. Okay. Okay, ni yang saya nak ajar untuk beginner. Maksudnya untuk yang barulah ataupun yang tak biasa dengan grafik. Tapi dia ikut spek standard UiTM. Okay, standard university. Yang kedua, yang ni saya nak ajar banyak sangat layer. Saya rasa saya takut awak tak tangkap. Tapi saya rasa saya boleh kot. Okay, yang ni kalau dah pro sikit. Okay, kita ajar yang ni. Senang je cara dia. Salah. Ini dia turun. Okay, contoh. Saya ajar awak dari awal lah. Create design ataupun buat kata ustazah, type je YouTube. Okay. Macam tu kan. Type YouTube. Terus ada kan. Tapi saya tak suka. Sebab tak tahu kenapa. Saya punya style saya tak suka guna template tu. Saya suka buat sendiri. Maksudnya kita pergi kat custom size. Kita ambil size tu. Size yang YouTube tu lah. Ataupun size apa-apalah. Email ke apa semua boleh pakai. Dia memang full HD. Memang okey je. Okay. Okay, ni maknanya kita dah, saya terus skip boleh tak? Maknanya kita dah buat dah siap dekat sini Okay. First, gambar belakang ni, warna purple ni. Pergi kat element. Pergi kat background. Kalau kita tak beli, tak banyaklah benda yang kita boleh pakai. Pakai. Kan? Kita kena pakai yang free je. Kalau kita dah beli, bolehlah pakai yang ada gambar king tu. Okay, contoh kita tak nak lah dia punya template ni. Tak cantik lah template dia, tak kena lah. Tak best. Pergilah dekat Google, ambil template yang, ambil wallpaper apa yang awak nak. Apa yang awak suka. So upload je dekat sini. Ia dah upload. Contoh. Okay. Tepek je kat sini. Dan tarik. Okay. Okay, dah tarik macam tu. Footer ni, kalau awak rajin awak buat sendiri lah, tapi tak payah. Minta je dengan korporat Korporat mesti ada punya.
So first kita kena footer dulu. Macam mana shortcut keyboard? Ctrl C adalah copy. Ctrl V adalah paste. Kita Ctrl C, Ctrl V. Jadikan. Okay, dia dah berada di bawah. Contoh, dia dekat sini. So kita tarik dia dekat bawah lah. Okay, lepas tu okay, kita ambil muka Miza. Okay. Muka Miza macam ni. Kita nak jadikan dia ada ukuran tau. Dalam satu poster, kita kena ada satu space bagi dia bernafas. Jangan terlampau sempit sangat macam ni ataupun tinggal sikit je. Mata tak sedap memandang Bagi dia space, sini sikit, dan sini sikit. Okay, macam dekat sini. Macam sini. Ni logo memang lah kan. Bagi dia nafas sikit. Maksudnya dia terlampau banyak barang. Tapi kita nak bagi dia nafas. Maksudnya ada ruang sikit. Okay. So gambar Miza ni macam mana kita nak buat? Kalau dah beli, kalau lah cerita dia dah beli, awak boleh tekan kat sini je. Saiz tu macam ada standard. Kalau boleh 1920 x 1080, benda yang takkan pecah. Ya Ustazah? Saiz gambar pecah tak? Gambar terpulang kepada orang pemberi lah. Kalau orang tu bagi gambar pecah, tetap buat gambar tu jadi pecah. Walaupun kita punya, tapi tulisan kita tak akan pecah tau. Sebab kita yang menaip. Ni gambar orang yang beri. Kecuali awak tangkap gambar, awak send dekat email ataupun share dekat Telegram. Telegram pun ada pecah sikit. So eloknya email. Email takkan pecah Save. So edit image, pergi kat remove background. Dia agak lambat sikit. WhatsApp janganlah, WhatsApp lagilah kecil. Telegram sebenarnya dia ada pecah sikit tapi dia tak terlampau teruk macam WhatsApp Okay, tengok dia dah buang belakang tau, magic kan. Tapi kalau awak tak beli, awak tak boleh lah. So tak beli, pakai yang ni. Download ambil. Okay. Contoh. Mana sini. Sorry. Maknanya awak kena upload. Ambil dekat desktop tu. Okay. Okay, awak tarik gambar ni. Awak nampak tak kat sini ada line, grid. Dia menyemak tau nanti. So boleh je potong dia. Sebab nanti ni tak ada layer. Nanti kalau ada layer dia lagi ada banyak sangat persegi belakang dia tu. So dia agak serabut sikit. So gambar Miza ni awak jangan risau. Dia tak akan distort. Gambar dia tak distortkan orang tu. Tapi kalau Photoshop AI, kita orang kena control shift art tu, kita orang kena main kat situ lah supaya dia tak gembur. Jangan cakap AI stress. Saya rasa saya tak boleh ajar korang AI dengan Photoshop lah. Nanti tak faham. Okay, gambar Miza kat sini. Sikit lah kan. Okay, contoh selamat datang ni. Maksudnya macam mana kita nak buat tulisan. Okay, kita pergi kat teks. Tengok ni tulisan. Gambar yang banyak lagi cantik-cantik kan. Kenapa kita nak ambil tulisan yang baku, tulisan yang nampak old school ataupun tulisan yang nampak alah sendunya tulisan tu tak cantiknya. Okay, kita kena bolehlah mainkan kreativiti kita kat situ. Kita ambil lah tulisan yang cantik sikit. Okay, warna merah pula kita tukar colour. Cepat sikit cikgu. Saya ajar yang ni je. Saya ajar yang ni dulu. Yang advance nanti akan datang. Okay, dekat sini tulisan ni, dia dah group tau. Kita boleh ungroupkan dia. Saya rasa yang ni basic lah, semua orang tahu. So, warna dia tukar je lah warna kuning. Lepas tu, efek dia apa? Pergi kat efek, pergi kat sini. Warna hitam. Dah nampak okey, betul tak? Sini, kuning. Background dia, efek dia, ambil yang ni, hitam. So, tajuk dia, tukarlah. Tahniah, contoh tahniah.
Contoh Tania kita delete. Yang ni panjangkan dia. Terus sengitkan dia sikit Tania. Nak buat HR2U pula. Siri 2 Disember. Okey. Whatever lah Ustaz ni. Okey, dekat tulisan ni korang mestilah dah tahu kan spacing ni. Okey. Spacing ni boleh main kat situ. Okey, spacing. Lepas tu nama untuk yang kita nak cakap tu seeloknya besarkan sikit. Okey. Kita tekan. Ni memang basic sangat lah ni. Memang boleh buat sangat ni. Benda simple je. Kat sini boleh tekan nak semua besar, nak cepat tekan ni je lah. Dekat AA ke sini. Warna dia tukar nanti. Sekejap. Siti, Hamiza, Binti. Selalu orang BT. Seeloknya BINTI. Okay? Kalau BT atau malas nak buat binti, padam dia terus. Siti Hamiza selamat. Itu lagi okey. Kalau tak nak buat, kalau malas lah nak buat binti. Okay? Tapi saya nak buat supaya dia nampak lagi proper lah. Okay, 3.30 kita habis Cepat je aku nak habis. Okay, Siti Hamiza binti selamat habis. Hamiza baru dapat apa? APC betul tak? Okay, Tania Tania. Okay, bolehlah bawa dia. Di atas. Apa ayat dia selalunya? Di atas penganugerahan Penganugerahan. Okay, contoh anugerah perkhidmatan cemerlang 2020. Contoh. Okay. Yang ni kita spacingkan dia sikit dekat sini. Yang ni ke tepi ke bawah. Okay. Di atas penangguran ni jangan bold. Kan kita nak boldkan dia kan. Yang ni yang bold. Dah. Okay. Yang highlight tu yang besar betul. So besarkan sikit. So ni saya ajar random je. Saya rasa korang boleh buat. Easy. Macam tu lah. Di atas okay. Lepas tu bawah dia pengurusan tertinggi. Okay. Contoh ni contoh contoh je lah. Okay. Betul. Dia 5 minit je dah siap. Okay, gambar dia ni macam kurang cerah. Kita edit je lah. Naik sikit. Naikkan seri dia. Saturation makin ke kanan makin warm tau. Makin ke kiri makin suram. So jangan warm sangat. Biasa. Okay. Dah siap. Settle. Ni nanti kalau tak suka tulisan ni, guna font lain. Guna font yang awak ni. Yang awak suka. Tapi yang penting kalau boleh guna font tu selaras dengan yang atas ni. Daripada atas ni font guna apa? Bawah pun kena guna font yang sama. Seeloknya. Okay, kita nak dah habis ke Rozi? Ataupun nak teruskan kepada pro? Kita ikut pelanggan. Ikut pelajar. Nak teruskan ke macam mana? Teruskan boleh. Boleh. Siapa yang nak balik boleh left lah. Kesian. Ke nak ada part 2? Aduh. Part 2 dah kat Emba. Tapi tak apalah, dekat Emma boleh belajar kat mana-mana. Okay, bye. Teruskan je. Okay, yang lain? Font boleh berapa jenis dalam satu template? Nanti. Okay, itu dah ada soalan. Dua atau 3. Biasanya memang kita 3, 2 macam tu je. Font apa? Terangkan font apa yang biasa tu. Kat gambar apa yang ada lah. Kalau tak beli tak adalah banyak tulisan. Biasanya orang guna Arial,
Kalau guna PowerPoint, adalah Arial. Kalau boleh jangan guna Times New Roman ke Arial sebab dia bosan lah. Kat surat pun korang dah buat tulisan tu kan. So kat sini ambil yang nampak. Tu yang tadi saya cakap huruf tu jangan nampak poyo tapi jangan nampak terlampau proud macam ada macam tu lah, macam ni kan. Kalau yang ni tak apa sebab dia sikit je tanya. Okay, nampak cantik, nampak macam tu. Kalau yang macam ni kita buat tulisan yang proper tapi jangan Mesti mesej yang nak disampaikan itu sampai sebenarnya kepada audience. ya, ampun. Okay, nak terus Baliklah, sambung nanti. Okay, bye. Ganju apa ni? I buat ni. Index of happiness tak happy hari ni. Kau nak balik awal ada apa? Ada suri kat rumah kan? Ha? Ada suri kat rumah nak balik awal. Kita tulis kat atas tu lah. Kan kita panggil kawan awak kan? Kita reda. Okay, nak sambung ke tak? Nak ke nantilah kot section 2 okey. Jangan sama je. Part tu macam mana Munah? Part tu kena buat sama-sama lah kot. Part tu ambil wallpaper yang kita nak tu. Kalau korang macam mana kita nak main warna? Kita nak main warna. Dekat elemen ni banyak korang boleh pakai. Kita ambil gradient. Tengok gradient dia. Banyak gradient. Okay. Dalam satu ni jangan, tu saya kata warna jangan terlebih dari 3 ataupun kalau lebih pun jangan nampak serabut lah. Macam tu. Kita layerkan dia dulu. Layer, lepas tu yang ni transparansi tau. Transparansi ni maksudnya slowkan dia. Dia macam sama-sama gitu. Bagi assignment. Okay. Assignment saya tak susah pun. Kan saya terus bagi assignment je. Boleh tak? Sebab saya yang pro ni takut lambat tangkap lah. Aku ajar cakap lambat tangkap. Okay. Cik Ia minta cakap siri 2 assignment. Okay, sekejap. Satu lagi. Korang perasan tak? Orang kita suka sangat tajuk dengan tarikh dengan masa suka besar kan? Sebenarnya kan? Tak perlu besar. Sebab orang kita selalu lupa tarikh, especially tepat masa pun sama. Tak, kalau buat siri kedua, buat setengah, contohnya macam setengah jam tu penerangan, setengah jam tu masing-masing terus praktis. Ya betul. Lepas tu share screen jadi macam Muna dan juga kawan-kawan boleh komen contohnya macam kat sini tak balance, kat situ tak balance. So macam mana? Yang ni Okay, boleh kita sambung part 2 minggu depan. Aduh. Kita setengah jam tak cukup. Itu baru bismillahirrahmanirrahim setengah jam tu. Kan nak buang layer lagi, nak tu lagi banyak ni sebab nanti yang saya cakap petak-petak yang ni, contoh petak-petak ni serabut ni petak ni. Muna, kejap. Kalau Jawi macam mana? Kalau poster Jawi, ada dia punya format dia ke untuk font dia? Ruzia dia baru bagi tahu saya font Jawi pergi dekat ni. Ustazah. Jawi Gram. Dalam slide saya ada kongsikan. Pergi kat Jawi Gram ni. Contoh HEP, betul tak? HEP. Okay. Contoh Ustazah nak apa? Selamat datang. Tekan je. Dia dah buat macam ni. Tapi gambar ni susah lah. Tapi gambar susah. Tapi dia macam jadi terputus lah. Ya betul. Sebab tu saya cakap gambar ni susah. Sebab Jawi susah sikit. Dia kena yang illustration dengan Photoshop. Dia kena sesi 2 jam kasih bye. Okay, apa kata saya bagi task? Boleh tak? Sebab task saya tu siap ada hadiah. Ke tak nak? Nak tak? Boleh. Tapi saya nak settlekan yang Jawi sikit je, Cik.
Jawi dalam gambar saya tak pernah buat lah Ustazah. Nak juga, stres aku. Janganlah stres. Kalau tak penting jangan dengar. Buat guna AI lah, guna yang kau boleh buat. Tak boleh. AI korang sakit kepala. AI saya tak pandai. Aku satu AI hari very complicated. So kalau dah siapa-siapa yang dah master Canva, kalau nak master cabar dulu diri gambar sendiri, ni. sebenarnya nak cabar diri sendiri bolehlah AI. Kalau level ustazah memang bagus AI lah sebab tahap kesabaran dia sangat tinggi. Kejap. Tulisan ni ada syarat ke? Maksudnya warna yang boleh dengan tak boleh kalau tulisan? Okey je, boleh je. Cuma kalau contoh YB datang, selamat datang, font kau komik. Kau tak sesuai tu. Okey, nak share juga warna-warna juga kadang-kadang kena tengok kalau especially kalau VVIP ladies, dia sangat particular in term of colour, backdrop tu mesti colour, tak boleh colour ni. Benda tu organizer seelok-eloknya tanya PA dia ada tak benda-benda pantang larang, sebab lelaki insya-Allah tak ada masalah, tetapi most of the VIP ladies memang ada benda yang adalah. Mudah bagi task, hari Ahad bagi kita bincang next session. Okey tak? Korang punya. Nanti Muna boleh komen poster tu. Okey? Okey tak? Lulus. Moderator okey kan? Okey, lulus. Okey. Cik Im boleh tambah lagi 1 jam ke apa ni Cik Im? Buatlah 2 jam sebab tak, maksudnya sesi kedua tu nanti first mungkin setengah jam tu Muna akan tengok semua assignment. Kemudian mungkin 1 jam dia akan explain secara lebih detail untuk yang benda-benda yang ustazah nak tahu tu. And then lagi 30 minit ataupun extend sejam tu untuk tempoh orang buat terus waktu tu, dan Muna boleh tengok satu-satu. Ni berapa orang ni? Ini pun tak ramai pun. Macam-macam. Belum lagi satu UiTM ni Rozi. Aku nak tengok. Muna, kau sharekan slide ni dengan dia punya nota dia. Kita orang nak rendam, lepas tu nak minum. Ada ni dekat dalam link, dalam mesej ni. Bagi air rukiah lebih sikit kat atas. Terima kasih, bye. Kelas bengkel ni Muna tak boleh ramai tau. Nanti susah nak nak pantau student, nak pantau korang. Betul, kalau hands on dia kena group yang kecil. Okay. Kalau ramai dia kena kita jumpa sesi kedua. Siapkan tas saya ni. Kita bincang. Nanti ikut Ruzi masa dia dan ikut masa saya. Kena tanyalah Dr. Tahira. Okay. Awak dah lapor diri ke? 16 ni. Lebih dah boleh explain. Okay. Untuk logo, untuk apa-apa, video ke lagu negaraku ke apa, semua Muna dah campak kat dalam Google Drive corporate. Korang tinggal ambil je. Ruzi share kan Ruzi? Ruzi share sekarang. Okay, yang ni tengok ni. Corporate UiTM Johor ni. Okay, video selamatan ada. Ataupun sesi kedua Isnin pagi. Ini yang dekat chat tu, itu Google. Saya tak boleh. Saya dah share kan? Okay. Latihan korang masukkan dalam latihan Canva ni okay. Gambar rektor ke, gambar siapa ke, semua dalam ni. Saya dah memang, kalau orang minta saya bagi je link. Saya tahu. Tu je. Okay, terima kasih semua. Rasa dah 3:30. Balik nak uruskan anak, nak uruskan suami, nak masak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang banyak tanya soalan. Yang saya tak dapat jawab. Ustazah. Yang saya tak dapat jawab, saya minta maaf. Saya pun baru je belajar. Tak berapa, saya bukannya terus sangat grafik ni. Saya budak pendidikan seni, halus. Bukannya budak grafik. Jadi, okay. Kita jumpa di waktu hari yang ditetapkan oleh Ruzi. Terima kasih semua. Semoga ilmu yang kita dapat ni diberkati dan boleh diguna pakai dan didapat tambah nilai dalam kerja. Okey, itu saja.
Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye.